Memang rare peluang macam ni sebab kita ada X5 dengan X3 sekali. So yang ini ialah tahun 2015 X3 2.0 X-Drive, manakala yang ni ialah tahun 2016 X5 2.0. So kita boleh tengok kedua-dua kereta ni. Jangan ke mana-mana, tonton sampai habis. Saya akan bagi tengok apakah kelainan kedua-dua kereta ni. So jom. Garçom, bip bip. Kita mulakan dengan X3 dulu. Ini ialah rupa X3. Kalau kita tak tengok dengan baik, nampak lebih kurang sama je kedua-dua kereta, betul tak? Hanya X3 bila kita tengok daripada sisi side by side, X3 lebih kecil lah. So X3 yang ini cantik, dia datang dengan spek high spec. Dia datang dengan rim yang cantik, nampak? Oi, gila ni. So ini ialah X-Drive 20i, spek yang lebih tinggi. Kalau tengok kat depan, dia punya bawah bumper ada highlight warna perak lah. Boleh tahan, tengok daripada tepi dia punya bawah pintu tu. Fui, gila boy, garang. Dan dia punya hood, tengok dia punya hood. Ada macam kupu-kupu ataupun rama-rama. Okay, tengok spek dulu. X-Drive, BMW X3 20 X-Drive. Sebenarnya dia je lah BMW X3 X-Drive 20i lah. Salah tulis lah orang ni. So 2015 132,000 132,000. So kalau tengok daripada sisi, keadaan cat semua masih okey lagi, masih baik. Dekat atas ada roof rail warna setting chrome. Manakala sini ada sikit. Sini ada sedikit. Selain daripada tu okey. Dekat belakang, ini rupa belakang dia. Belakang dia boring sikit lah. Sebab belakang dia lebih menegak, sopan sikit. Ini untuk orang yang lebih boleh dikatakan mature, lebih matang. Exhaust sebatang. Kalau kita tengok kat belakang ni, ini rupa dia. Boleh tahan. Saya tunjukkan profil tepi. Kalau tengok kereta ni, dia kecil, bukan kecil sangat, besar tak besar sangat. Tengok yang X5 tu lebih badak, lebih besar badak lah. So kat sini pun ada satu sikit kesan. Selain daripada tu semua okey. So kita tengok dalaman pula. Datang dengan shark fin antenna. Dia ada spoiler sedikit. Selain daripada tu semua okey. Kita tengok dalaman. BMW punya dalaman lain lah. Buka pintu saja berat. Pintu dia solid. So ini ialah PU, ada gloss black. Semuanya ialah kulit. Tengok keadaan kulit semua masih sangat-sangat baik lagi. Keadaan kereta memang sangat baik lagi. Dia ada door seal BMW X-Line, ada memory seat 1-2, electrical seat. So kalau kita tengok seat, keadaan seat ada comot sedikit saja. Dia punya kulit BMW memang bagus lah, kualiti dia bagus. Ada X, logo X kat sini. So kita masuk. Okey. Ada lagu kan, so saya buka, kuatkan dia punya yang ni untuk kuatkan volume. Bukan lah, mabuk lah saya. Sini. Okey je lah. Bukan baik sangat sebab dia punya sound system bukan bermeister ataupun apa-apa, tapi boleh. Ini ialah BMW X iDrive, okey, di mana kita boleh control dia punya infotainment ni. So kalau korang dah biasa dengan BMW, semua boleh nampak kat sini lah. Termasuk vehicle information, vehicle status, sama ada kereta okey ke tidak, keadaan engine, keadaan servis, bila nak servis, engine oil, brake fluid, brake pad semua. Okey, kalau korang kenal BMW, ini dia. Boleh tengok tayar, tayar pressure. Ini dia, flat tire monitor. Ini pula dia punya meter. Mileage 52,000. Mileage agak rendah untuk kereta ni, 2013 tau. 2015 tau. So dia tak banyak jalan lah kereta ni. So keadaan steering okey. Dia punya sini ada pedal shifter. Sini ada multifunction untuk radio. Ini ialah cruise control. So boleh tahan lah. Kat sini ada cup holder. So ini letak barang. Yang paling cantik dia punya gear lah.
gear, dia ada sports mode. Okey, aku tunjukkan Aku tunjukkan berapa mode ada. Driving mode. Oh, sini. So dia ada sports, dia ada comfort dan dia ada eco pro. So ada 3 driving mode. Dari sana boleh nampak, dari sini pun boleh nampak. Boleh nampak dia punya driving mode. Okey. Dari segi dashboard, dia punya material ialah soft PU soft PU. So ini ialah dashboard yang boleh tahan lah, boleh tahan. Tapi bergantung pada material dia. Dulu kawan saya ada Citroen Zara, material yang sama. Oleh kerana cuaca di Eropah lain, kereta dia masuk kat Malaysia, kena panas, hancur. Tapi ini lain lah, ini made in Malaysia dengan konsiderasi bahawa kereta ni akan berada di bawah keadaan panas. So yang ni lebih tahan lasak lah material dia, bahan dia So ini ialah kayu, dan sebelah sana pun ada kayu. So boleh nampak, walaupun black on black, tapi dia ada kayu lah, nampak lebih classy. So di bawah sini pun sama, kayu yang sama. iDrive, sports mode, ada ESC, boleh tutup. Ini ialah hill descent, ada parking sensor, sonar, and then dia punya electronic parking brake dan auto hold. So dia punya tempat letak armrest memang besar, memang luas. Tengok tangan saya, seluruh tangan saya boleh masuk. Memang bagus ni. So ini tempat letak handphone dah tak main dah. Kat dalam boleh letak barang lagi. Dan dia punya atas, ini ialah canvas, ada cermin, ada lampu. Bagus lampu dia boleh tahan. Jangan lupa lah tekan like, share, subscribe lah, komen lah. Bagilah like, tak susah pun. Support sikit channel kita. Okey, sini pun ada lampu. So dari segi penghabisan kerja, dari segi material, bahan barang BMW memang tahan lasak lah. Ini ialah Dakota leather, so maka dia punya kulit boleh tahan 15-20 tahun tak ada hal. Hanya sama ada dia punya stitching boleh tahan lasak atau tidak. Kulit saya confirm boleh. Sebab kita dah bawa BMW banyak lama dah. So kita boleh tahu ketahanan, ketahan lasakan. Ada bahasa macam tu. Ini kunci, lock unlock. Ini ialah dia punya Twitter So kat bawah ni BMW memang tong besar lah. Kalau pergi Singapura, kau boleh sodokkan barang kat dalam. Chewing gum semua boleh. Highly kebarangkalian untuk ditangkap kurang. Dululah saya sorok barang-barang macam ni. Gula-gula, smart tag semua kat dalam. Okey, kita tengok belakang pula. Kalau anda ada family yang saiz kecil, mungkin anak belasan tahun, boleh. Kereta ni memang sesuai sebab dia orang tak tinggi sangat. Kalau tinggi pun tak apa. Tengok dia punya bumbung sampai atas. Kalau saya duduk belakang, saya nanti demo kan. Saya rasa pun okey juga. Tapi untuk family yang memang semua giant macam saya, 6 kaki, susah sikit lah. Okey, kita cuba. Kita masuk. Mungkin tidak, mungkin boleh. Apa yang aku merepek ni boleh, confirm. Boleh. Tengok. Okey, driving saya satu genggaman. Dan dari segi kepala, mak oi gila, lebih daripada satu genggaman. So confirm. Family besar gila, tinggi lampai semua boleh masuk. Gemuk gedempo semua boleh masuk. Hanya dia punya bonggol kat sini. Tengok bonggol agak tinggi sikit. Tapi boleh lah, masih lebih lebih selesa daripada kereta-kereta kecil seperti Toyota Altis, Mazda CX-5. Memang yang itu semua sempit gila. Kat belakang ada 2 speaker, satu ni, satu tweeter. So duduk memang sangat-sangat selesa. Door handle, ada lampu. Tengok lampu dia lampu kuning. Dan ada airbag juga. Dekat belakang pun ada X. Seat dia tak boleh recline. So ini ialah posisi seat dia, tapi sangat selesa sangat selesa. Kat belakang ada satu cermin besar supaya anda tak akan rasa terimpit. So tengok dia punya cockpit, boleh tahan. Bukan yang paling cantik berbanding X5, tapi boleh diterima lah sebagai sebiji kereta mewah, boleh diterima, boleh lepas. So kat belakang ada jaring. Jaring dia dah ada kundur sikit. Dah lendo. Okey, jom kita tengok boot pula. Okey, dari segi boot kita buka, dia ada power boot
Inilah kereta mewah. Kereta mewah. Okey. Dia punya ketinggian yang ni boleh di adjust. Yang ni untuk bini dia lah, saya rasa tak tinggi sangat. So kalau korang nak adjust, boleh tolak naik ke atas, lepas tu tekan 3 saat. Jangan lepas, dia akan setting ke atas. Okey. Ambulans lagi, ambulans. Bukan, yang ni polis boy. Melaka pun ada banyak orang jahat. So kat belakang dia punya yang ni memang bagus, memang fleksibel, dia ada hook macam ni. So korang boleh masukkan jaring, korang boleh ikatkan barang supaya dia tak lari lah. So yang ini boleh buka ke? Okey, boleh. Boleh seluduk barang. Yang ini ialah tempat yang paling best untuk siapa tahu? Untuk wanita. Kenapa? Sebab dia orang boleh letak dia orang punya kasut-kasut kat belakang. So kalau korang love your wife, belilah BMW. Ada tempat letak kasut yang special. Kereta lain tak ada. X1 pun ada, X1 pun ada tempat macam tu. Ini ialah power socket untuk letak vacuum cleaner. Ini ialah hook. Korang beli apa, tapau boleh hook lah. So ada lampu kat belakang, ada tempat kosong. So yang ini untuk kalau biasa korang beli air ke apa ke, yang basah pergi pasar beli ikan ke apa, boleh letak kat sini. Air dia tak apa. So yang ni okey lah. So itu saja, aku rasa kereta ni kurang jalan. Dia beli untuk bini dia, tapi selalu bini dia suruh bawa, dia yang bawa. Okey, so X3 dah habis. Kita tengok pula X5 Ini ialah belakang X5. So tengok profil dia. X5 dah besar badak sikit. Tapi tunggukan part kedua, aku akan cerita pasal X5. Kenapa anda mungkin tak sesuai beli kereta ni. Okey, ini part kedua X5. Kenapa kereta ni tak sesuai untuk dibeli oleh orang-orang yang biasa. Sebab kereta ni bergantung pada kereta lah. Tapi kebanyakan cerita yang saya dengar, korang kalau biasa dah ikut aku masa aku masuk ke kedai-kedai kereta terpakai, aku nampak X5, aku kata tak payah review Sebab X5 40e yang ini, bukan kereta yang ini, tapi versi kereta yang ini biasanya ada banyak-banyak dia manja lah, dia manja. So kalau tak jaga dengan baik, susah. Tapi kereta ni saya tak tahu apakah sejarah kereta ni. Mungkin kereta ni baik, anda boleh datang tengok, bawa mekanik yang fasih fasih kereta hybrid, terutamanya mekanik BMW. Dia kalau datang, dia dah tengok, dia tahu apakah isu-isu yang biasa. Dia kalau check, okey, bolehlah beli, betul tak? So ini ialah X5 berbandingan dengan X3. So itu belakang X3. Boleh nampak X5 lebih tinggi, lampu dia lebih cantik, lebih canggih. Belakang dia ada 2 exhaust. Ini ialah X5 40e Ini ialah versi hybrid, manakala yang itu ialah versi petrol saja. Yang itu tak ada hybrid. Saya double confirm. Jangan aku cakap laju je. Okey, confirm. Yang ini tak ada hybrid Macam mana nak tengok kereta hybrid BMW? Senang je. Pergi ke sebelah kiri, kalau dia ada satu port yang ni. So kalau dia ada port yang ni, yang ni untuk charging, betul tak? Yang itu tak ada. So yang ini ialah kereta hybrid. Dan ini merupakan hybrid X yang pertama dibawa masuk kalau tak salah. Dulu. So muka depan memang cantik. Kereta memang cantik. Memang garang. Memang best. Kita tengok spek dulu. BMW X5 xDrive 20i juga 2016 148 Kereta ni masa baru 39 lebih. So kenapa harga kereta ni merudum dari segi resale value? Korang fikir-fikirkan sendiri Tapi dari bahagian luaran, kereta ni memang cantik, kecuali di sini. Dia ada cium siapa saya tak tahulah, cium tiang ke, cium mina ke. Ada sedikit kesan. Selain daripada tu, seluruh kereta dia punya keadaan cat memang bagus. Dia datang dengan datang dengan roof rail setting chrome. So jom kita tengok kat dalam. Dalam dia ialah datang dengan highlight aluminium yang macam ni. Cantik juga, cantik. So kat atas ialah soft PU, kat bawah semuanya ialah kulit. Tapi stitching dia warna hitam, so tak nampak, tak menyerlah sangat. Butang-butang dia biasa standard BMW. Ini masih okey lagi. Biasa BMW korang beli korang kena dengar cakap aku banyak BMW. BMW lepas 3-5 tahun dia punya bahagian dalam tau, bukan luar. Bila ada bahagian pegang ni, dia punya
getah semua akan cair. So korang kena double confirm. Ini ialah spek M Sport M Sport dia ada door seal M Sport, ada memory seat, 2 seat elektrik. Dari segi seat kat belakang ni, kat tepi ni dia ada kesan-kesan sikit, kesan wear and tear. Orang ni tak berapa jagalah. Dia tak polish dia punya leather, so tak berapa cantik. Tapi korang boleh polish. Korang hantar je pergi buat grooming, kereta detailing, dah cantik dah. So pemandangan kokpit anda BMW X5 lebih canggih, lebih cantik, lebih moden daripada yang X3 tadi. So jom kita masuk ke dalam. Okay, sebelum saya start kereta, ini ialah kereta hybrid Masa kita start dulu, kereta dia tak ada bunyi Tak ada bunyi. Okay, so dah lepas kita tekan start, kita tengok ke bawah. Kalau aircon dia hidup, maksudnya kereta dah hidup lah. So sebab kereta dia akan mula kereta dalam dalam mode hybrid dahulu. Sebelum, kalau kita nak bergerak, dia tak cukup bateri, baru dia akan hidupkan kereta. Kalau dia cukup, dia akan jalan 3-40 km dulu dalam keadaan elektrik. Kecuali anda lenjan kereta tu lah. So dia punya mileage 133,000, agak high mileage kereta ni. Dia akan tunjukkan dia punya bateri, boleh nampak. Dia tulis ready. So dia punya state of charge, kalau tengok bateri, tak sampai lah, dia ada 5. Sekarang baru 20% lah. 20%. Minyak ada setengah tong lagi. Dia punya meter memang cantik. Yang ini touchscreen boy, ya ke? Ya betul. Connect drive, ya betul. Yang ini touchscreen boy, jangan main-main. Okay, kita tengok radio. Oh, lain-lain yang ini Harman Kardon Harman Kardon sound system, jangan main-main. Sebab tu yang ni lain. So kat tepi dia pun ada rasa ada ambient lighting warna biru, nampak. Dekat bawah pintu tu, atas warna perak tu, boleh nampak ambient lighting warna biru. So dia punya sound system memang best lah Harman Kardon. Dan satu je, dia punya butang-butang ni masih old school lah, sama dengan BMW F10 sebiji. So dia plug and play lah, dari sana dia cabut, dia masuk kat sini. So dia punya steering, ini steering M yang BMW M. So cantik dia punya steering. Lain sikit, ada pedal shifter kat belakang, ada cruise control, dan sebelah kanan ialah untuk radio lah. Kat bawah ni untuk letak barang, besar gila. Ashtray, dia punya lighter, 2 cup holder. Kalau tak mahu boleh tutup, boleh letak dompet kat atas. So dia punya finishing kalah sikit daripada X3. X3 punya sini ialah kayu. Sebab yang ini dia punya styling ialah sporty. So dia masukkan plastik seolah-olah macam aluminium. Dia punya iDrive, dia punya driving mode. Okey, kita tengok berapa driving mode ada. Oh, yang ni ada 4. Eco Pro, Comfort, Eco Pro, Sport, Sport Plus. So kat atas ini dia rupa dia. Saya pernah buat test drive kereta ni korang yang minat nak tahu apakah performance kereta ni, handling, ride handling and comfort, pergi tengok video yang saya dah buat tu. Dekat atas dia punya roof liner berwarna gelap, warna hitam. So ini dia punya sunshade. Halo, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you, I love BMW, I love Cincalo, I love Melaka. Apa-apa boleh. Nampak? Tak nampak. I love Melaka. Fokus lah, betul tak? I love Melaka. Bagus. So dia ada heads up display, boleh nampak yang klip-klip tu, warna kosong. Nombor kosong. Itu ialah heads up display. Kelebihan X5 lah, X Drive. Yang ni kalau nak buka, ini orang mahal ni, dia akan buka sebelah-sebelah. Kat bawah pun masih ada USB lagi, nak buat charging semua boleh. So memang best kita masuk ke belakang pula dan tengok apakah ruang dia. Posisi driving kereta ni lebih tinggi daripada X3, rasa lebih megah, rasa lebih gagah, lebih tinggi. So masa korang bawa kereta ni, korang can, dalam bahasa Inggeris lah, can look down on people. Jangan main-main. Ahli politik memang suka bawa kereta ni, dia boleh look down on people. Saya nak cakap sikit pasal turun kereta. Saya 6 kaki panjang. Masa saya turun, saya pun ada kena lompat sikit. So dia agak tinggi lah, agak tinggi. Dia punya ground clearance agak tinggi. So korang kena ingat tau, kalau bini korang tak tinggi sangat,
Kau tanya darling, boleh ke aku beli kereta ni, bawa dia pergi test drive, bawa dia naik turun kereta. Sampai dia puas hati baru korang beli. Kalau tak ada, tiap-tiap hari dia orang bising masa dia turun kereta. Okey, dia punya sunshade besar. Tengok BMW punya sunshade lain daripada Mercedes. BMW dia ngam-ngam sampai ke akhir yang boleh. Kalau Mercedes dia 3 suku je. Dia kat sini dia dah habiskan dia punya sunshade. Aku tak tahu kenapa. Yang ni pun sama, finishing yang sama, macam aluminium tapi sebenarnya ialah plastik dengan corak-corak yang macam ni. Nampak tak? Corak dia macam ni. So sini sebenarnya kulit. Korang kena check kat bawah, kat belakang ni. Kalau yang ni macam rasa seolah-olah macam getah juga, tapi lebih baik lah. Dia tak lebur. So tengok nak naik, seat dia agak okey juga. Belakang. Okey, kenapa dia bising? Sebab saya tak tutup enjin. Saya masuk. Dia bising je. Okey. So saya dah masuk, dia dah okey dah. Kat belakang ada infotainment. Oh, dia punya yang ni memang canggih lah. Okey, ini memang salah satu daripada design yang sangat-sangat cantik. Skrin yang cantik. Kereta mewah, skrin dia lain lah. Kau tengok. Dia punya perasaan bila kita tengok skrin. Kau tengok Toyota Altis, Corolla Cross, memang tak boleh tengok dia punya skrin. Memang teruk. Yang ni kereta mewah. So tengok kat bawah. Ada aircon, boleh control speed dan dia punya fan speed dengan dia punya temperature. Aku buka aircon sikit. Oh, tak boleh. Dah tak ada bateri. Okey, duduk agak menegak saya rasa. Boleh ke adjust? Oh, tidak. Tak boleh adjust tapi okey aku. Okey dah. Tengok Oh, legroom 1 2. 2 genggaman daripada kepala. 4 jari. Yang ini ada sunroof tau. Dia ada sunroof, panoramic roof. So 4 jari dah kira baik dah. Untuk saya 6 kaki. Kau tengok dia punya panoramic roof daripada depan sampai ke belakang. Seluruh yang ni boleh buka. Memang bagus. Ambient lighting nampak warna biru tu. So kalau dah duduk dah biasa, boleh tahan, agak selesa juga. Agak selesa. Dan dia punya aircon bukan hanya di bahagian tengah. Aircon dia pun ada kat bahagian B-pillar. So memang sangat mewah lah kereta ni. Mewah. Hanya satulah, iaitu sama ada kereta ni dia punya dari segi maintenance. Sebab kereta ni kereta second dah 7 tahun. Sama ada maintenance dia anda boleh tahan atau tidak. Pergi buat kajian dengan sedalam-dalamnya. Walaupun harga tak sampai harga CX-5 yang baru, 148 memang murah. Bawa kereta ni memang boleh berlagak kat depan orang lah. Tapi bila masuk showroom kau lagak lah dengan dompet kau. Okey, kita tengok bahagian boot pula. So ini rupa boot dia. Kita buka. Dia pun ada power boot. Kena tengok bahawa pintu yang ini ialah 2 tindih. Boleh nampak kat bahagian bawah dia masih ada 1 tindih lagi. So bahagian bawah macam mana nak buka? Oh, kena tarik je. So bahagian bawah dia tak ada power boot lah. Dia manual. So bila kau dah buka dua-dua baru boleh nampak. So pintu dia ada dua peringkat. So di sini anda boleh duduk. Tapi kalau aku duduk nanti bahagian ni patah lah. So jangan main-main, jangan duduk. And then bahagian atas ialah power boot lah. Dia punya boot boleh tahan agak tinggi. Kenapa? Okey, kita siasat. Yang ni pun okey juga. Macam dia, Volvo di mana dia boleh buka satu tindih, letak barang yang kecil. Anda pun boleh ikat. Ada strapping. Dekat sana tak boleh buka ke? Oh, so ini ialah bateri dia lah. Bateri kat bawah sana. So kat tepi ada sedikit ruangan untuk letak barang basah. Dan dia punya tonneau cover saya tak sampai lah. So saya tutup balik pintu dulu. Okey, tak susah. Sekarang dah sampai. So macam ni lah. Korang letak barang, cetek je. Sebab nak tutup yang ni kan. So kalau nak bawa beg boleh lah. Beg 28 inci boleh bawa 2 biji. Tapi lepas tu susah sikit nak tutup dia punya tonneau cover lah. Okey, so saya komen sikit pasal kereta BMW X5 yang ini. Saya pernah bawa. Dia punya ride handling and comfort memang tak boleh lawan lah. Memang best lah. Okey, X3 pun saya pernah bawa yang lama. Bukan yang ini, yang lama.
Dari segi driving dynamics, X3 pun memang sedap lah. Memang sedap. So, antara kedua-dua kereta ni, kau tengok kat tepi dia, dia ada air breather. Yang ini ialah okey yang ini ialah benar. Dia bukan main-main tau. So, X3 dengan X5, suka hati anda, terpulang pada anda nak beli yang mana pun boleh, tapi X3 lebih nampak lebih konvensional, lebih boring lah. Manakala X5 dia nampak dengan teknologi yang baru, lebih canggih. Tetapi dengan teknologi yang baru, dengan canggih, kau sedialah poket kau juga. Yang ni lebih senang untuk dijaga, tak begitu manja. Yang itu manja sikit, tapi lebih moden, lebih cantik, lebih canggih, lebih gagah dan lebih lagak. Kau nak lagak, kau pergi lagak bagai BMW X5. Harga lebih kurang 132 dan 148. Tahun pun lebih kurang 2015, 2016. So kalau boleh beli X5 lah. Tapi X5 40e kau kena pergi buat kajian yang sedalam-dalam, yang boleh kau bawa orang expert yang datang, yang boleh bagi tahu apakah penyakit-penyakit, barang yang perlu ditukar. Tapi kalau kereta ni baik, memang best lah. Memang anda dapat sebiji kereta yang sangat-sangat berbaloi. Sebab 148,000 beli CX5 pun tak dapat. Betul tak? Kau beli kereta CRV, boring lah. Kereta ni memang sedap dibawa. Dekat highway kau lenjan 19,200 tak ada hal lah. Tak ada hal. Tapi hanya masuk workshop punya time, poket kau banyak hal. So itu saja. Terima kasih menonton. Kawan-kawan yang selalu menonton, tolong saya buat satu barang saja, iaitu tekan like. Tekan like dah cukup. Kalau boleh, kalau nak tolong sikit lagi, share pada kawan-kawan kat WhatsApp group, Facebook group. Terima kasih support anda. Memang saya hargai. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.